Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih atas kesediaan anda bersama kami di RTM saluran TV1 dan juga My Freeview 123 pada malam ini. Seperti biasa pada malam ini kami bawakan kepada anda bicara naratif untuk kita memberikan gambaran dan juga tamsilan kepada isu-isu semasa yang hangat kita perkatakan sekarang ini, khususnya kepada isu wabak COVID-19. Seperti mana kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada petang tadi. 106 kes baru yang dilaporkan hari ini, 1,624 kes keseluruhan COVID-19 yang didapati positif di Malaysia dan juga 15 kematian yang telah pun direkodkan setakat hari ini dan 183 telah pun di-discharge ataupun telah pun pulih sepenuhnya daripada wabak COVID-19. Dan perkara ini sebenarnya banyak diperingatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk yang paling asasnya membasuh tangan anda, melakukan penjarakan sosial dan juga patuhi perintah kawalan pergerakan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan Malaysia dan pastikan sekiranya anda ingin keluar ke mana-mana dengan alasan yang munasabah dan pastikan anda memberi kerjasama kepada pihak Polisi Raja Malaysia dan juga pihak Angkatan Tentera Malaysia. Kami memberikan penghargaan secara sepenuhnya kepada frontliner ataupun petugas-petugas kesihatan yang berusaha sedaya upaya untuk memberikan rawatan dan juga membantu negara kita menghadapi wabak COVID-19. Pada malam ini sebenarnya kita masih lagi akan bercerita tentang COVID-19, bagaimana pemahaman asas yang perlu kita ketahui dan apakah sebenarnya stigma masyarakat terhadap perkara ini. Dan saya amat berhati pada malam ini untuk bersama dengan tamu istimewa kita, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar yang juga merupakan Presiden Persatuan Fakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk, kalau kita bercerita tentang COVID-19 ini, setiap hari perubahan bilangan itu semakin bertambah bukan saja di Malaysia tetapi di negara-negara yang banyak terjejas khususnya seperti Itali, United Kingdom, Amerika Syarikat, China dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, pemahaman asas tentang COVID-19 ini, pertamanya kaedah penyebarannya itu pada mulanya dikatakan sebagai penyebaran melalui droplets. Kemudian ada dakwaan mengatakan airborne dan WHO telah menafikan dakwaan penyebaran melalui airborne. Tapi ada juga kes-kes istimewa yang telah pun melibatkan keadaan seperti itu. Jadi apakah pemahaman asas tentang kaedah penyebaran bagi COVID-19 ini, Datuk? Ya, Ismail, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada RTM kerana menjemput saya mewakili persatuan dalam satu program yang pentinglah pada masa ini dan pada masa akan datang. Jadi untuk kepahaman kita semua ya, di COVID-19 atau COVID-19 ini adalah disebabkan oleh virus corona ya. Dan virus corona ni dia punya yang COVID-19 ni dia mempunyai pengkhususan iaitu menyerang saluran pernafasan ya, daripada masuk melalui hidung, tengkorok atau tengkorong terus kepada paru-paru. Yang pertama. Yang kedua adalah penyebarannya ya adalah melalui droplet. Droplet itulah cecair yang keluar daripada badan lah, daripada hingus, daripada hidung, daripada mulut ya, keluar. Ini yang disahkan. Semua kajian sehingga ini mengatakan bahawa berlaku disebabkan oleh droplet. Okey. Cuma ada kajian yang menyatakan bahawa dia boleh berlaku melalui airborne. Okay. Itu pun dilakukan di dalam makmal ya. Jadi kerana itu WHO mengaku bahawa kajian itu boleh berlaku di dalam makmal dan dalam satu situasi hospital misalnya, kerana mereka melakukan aerosol dan sebagainya. Jadi daripada droplet itu dibentukkan menjadi airborne. Kerana itu nasihat WHO supaya kaki tangan kesihatan atau perubatan yang merawat pesakit secara dekat dan di dalam ruang dan menggunakan sistem aerosol dan sebagainya supaya mengambil langkah-langkah seperti airborne. Tapi untuk masyarakat umum masih lagi nasihat dan cara sebaran adalah droplet. Okay. Itu kita kena faham sangat. Jadi ada perbezaan. Sebab itu perlu penjarakan sosial. Ya, betul. Ya, betul. Minimum paling kurang 1 meter. Ya, ada juga dakwaan yang mengatakan sekiranya 2 jam bersama mereka yang positif dengan COVID-19 dalam persekitaran terbuka boleh memungkinkan kita untuk mendapat COVID-19. Dan juga 15 minit bersama mereka yang positif COVID-19 dalam satu ruang yang kita kata mempunyai penghawa dingin ataupun ruang yang tertutup boleh memungkinkan jangkitan COVID-19. Adakah dakwaan itu benar, Datuk? Inilah dakwaan yang berasaskan jika penyebaran itu dilakukan secara airborne. Okay. Tapi kalau droplet, kemungkinan itu kurang. Tapi kita mesti ingat bahawa distance itu penting ya, 1 meter
sekurang-kurang, kalau lagi jauh lagi bagus. Tapi kita bayangkan kalau kita di dalam satu ruang ya, bersosial interaksi ya, macam saya dengan Cik Ismail lah. So dalam masa 1 minit 2 minit mungkin kita boleh maintain distance, tapi ada masa-masanya kita terdekat kurang 1 meter, ataupun kawan cakap tak berdengar, kita pun nak pergi dekatkan sikit. Jadi penjarakan tu itu ke apa, close proximity, maknanya terdekat dengan tu boleh menyebabkan punca jangkitan yang bukan airborne tapi droplet lah, sebab orang kata dia batuk ke dia, jadi boleh kena sebab kita ada masa-masa dalam interaksi tadi kita terdekat lah. Okey, rembesan droplet itu yang menjadi kerisauan atau menjadi bahayanya. Kalau kita lihat sifat kepada penyebarannya itu, apabila droplets ataupun titisan rembesan itu masuk kepada saluran pernafasan seperti hidung, mata dan juga mulut, ataupun saluran yang memungkinkan untuk masuk ke dalam sistem organ badan, bagaimana pula sentuhan boleh memungkinkan penyebaran wabak COVID-19 itu? Ya, sentuhan ni kita kena ingat, maknanya kita kena faham dia bukan sentuhan melalui kulit. Sentuhan ni berlaku kerana tahan tangan. Okey. Kemudian kita touch kita punya hidung, ataupun kita touch kita mulut. Jadi dari itu yang dia masuk. Dia kalau ataupun mungkin droplet terjatuh atas tangan, kita pegang dia, kita pegang mulut dia, sebab dia akan masuk melalui saluran mulut dan rongga hidung lah. Dia tak masuk melalui tangan ni. Jadi sentuhan tu bukan secara direct, tetapi bukan melalui sentuhan, tapi dibawa kepada hidung, mulut dan seterusnya ke bawah. Dan juga dakwaan tentang bagaimana kita diperingatkan juga untuk sentiasa mensanitasi apa-apa barangan yang kita sentuh, ataupun tombol pintu contohnya, meja dan sebagainya. Adakah itu untuk mengurangkan risiko, ataupun sebenarnya corak transmisi menggunakan bahan-bahan yang ada persekitaran kita ini juga boleh memungkinkan risikonya itu tinggi, Datuk? Ya, contoh macam inilah. Sebenarnya kita kawasan sekeliling ni, katalah di meja ni kan, tadi ada kawan kita datang, dia batuk, dia jatuh droplet kat situ. Kan? Jadi kita pun tahu dia masih hidup dalam 2-3 jam, ada yang lebih lama kan. Jadi kita pun datang, kita pegang. Kalau pegang ni tak apa, kalau kita basuh tangan tak apa, tapi kita pegang. Nah, kita pergi, sebab kebiasaan orang dia suka gatal hidung, sapu mulut, sapu. Nah, itu yang menyebabkan jangkitan. Kerana itu langkah pencegahannya adalah buat disinfektan lah, cuci keliling. Begitu juga dengan tombol pintu, ada orang pegang banyak tombol pintu kan. Jadi bila tombol pintu banyak orang pegang, tapi mungkin orang sebelum kita atau orang sebelum dia tu dalam masa tempoh 1 jam, 2 jam, 3 jam, dia ada virus coronavirus atau COVID-19 ni, jadi melekat situ. Jadi bila kita ambil, tapi kalau kita lepas tu kita basuh tangan, dia tak adalah. Tapi kalau lepas tu kita pegang pintu tu, kita pula pergi pegang hidung. Lepas tu masa kami di selalunya kami bidang perubatan misalnya, kita selalu menggunakan siku untuk buka pintu, ataupun kita paip air kan. Kita kan paip air dia macam tu kan. Jadi kita nak pegang pun pakai siku. Kita jangan gunakan tangan, sebab tangan ni nanti nak sapu hidung, sapu mulut. Jadi itu satu amalan, orang kata, cara untuk kita mengelakkan jangkitan apa-apa jenis kuman atau pembaras daripada persekitaran kepada kita melalui hidung dan mulut. Okey. Tapi dalam hal itu, Datuk, apakah fungsinya untuk kita menggunakan hand glove bagi mengelakkan tangan ini bersentuhan dengan droplets yang ada di persekitaran atau sekeliling kita? Sebenarnya pada saya lah, ya bagus kita boleh pakai. Tapi kita kena tengok, misalnya kalau di hospital, dia habis pakai, dia buang. Pakai sekali. Tapi yang saya tengok di kedai makan, di pump station kan, dia pakai glove kan. Tapi sama juga, dia pegang, dia tak pernah pakai, dia pegang. Kalau yang lain pun ada kontaminasi, dia pun ambil pegang juga. Jadi tak begitu berkesan. Ya? Lebih baik, dan kadang-kadang tu dia tak basuh apa, dia kata dia confident kerana pakai glove, dia tak payah basuh tangan. Jadi kadang-kadang tu menyebabkan jangkitan yang berulang-ulang, kecuali dia pakai buang kan. Disposable. Ada saya pergi satu restoran, setiap kali orang masuk, dia bagi yang pakai buang, habis tu you buang. Tapi kalau kita pakai selama-lamanya, 1 hari atau setengah hari atau 2-3 glove yang sama juga. Sama juga dengan face mask ya, Datuk? Ya, sama. Jadi face mask pun kalau kita pakai kan, kalau kita pakai,
untuk tempoh kata yang dikatakan 8 jam kan, itu kita buang lah. Tapi kalau kita asyik buka tanggal pakai, jadi sama juga. Dan jadikan itu, kalau kita tengok nasihat Kementerian Kesihatan dan WHO, kalau orang yang tidak ada gejala, tidak digalakkan menggunakan face mask kerana tidak begitu membantu kecuali sebab-sebab tertentu. Sama ada kita ada bergejala atau kita ada kontak dengan pasien atau kita pergi sesuatu tempat yang terlalu ramai orang dan kita rasa tak selamat, takut orang batuk yang dekat pada kita. Jadi itu. Tapi kalau kita pergi ke tempat yang kita boleh memastikan, macam saya kan boleh memastikan jarak 1 meter tadi, dan kita tak ada gejala situ dan tak perlu. Tak perlu. Tapi basuh tangan perlu. Perlu lebih kerap. Ya. Dan untuk mengesan sekiranya kita mempunyai simptom ataupun wabak ataupun kita kata dikategorikan sebagai kita ini cenderung untuk mendapat wabak COVID-19 ini, gejala seperti demam, selsema, batuk, mereka yang pernah keluar negara atau mempunyai kontak rapat dengan positif COVID-19 ini antara kriteria utama untuk menentukan sama ada kita perlu melakukan pemeriksaan ataupun tidak. Namun sekiranya salah satu daripada elemen ini kita tidak penuhi ataupun salah satu pada elemen ini kita tidak orang kata tidak layak dalam salah satu elemen ini, adakah kita perlu untuk melakukan pemeriksaan di klinik-klinik dan juga hospital-hospital berdekatan, Datuk? Okey, ini kita perlu penting kita ingatkan pada peringkat awal yang mana kita tahu jangkitan daripada luar negara. Pertama. Yang kedua, jangkitan daripada kluster. Contoh macam kluster kes nombor 26, kluster kes nombor 33. Ingat Lepas tu daripada kluster Sri Petaling. Ini kita tahu maknanya dia pergi atau expose ataupun kontak. Jadi orang yang begini perlu melakukan test sama ada dia ada gejala ataupun tidak. Tetapi pada masa sekarang, tadi pun saya dengar kenyataan Ketua Pengarah mengatakan wujud community infection. Maknanya community infection maknanya berlaku jangkitan di dalam komuniti yang pertama. Yang kedua telah berlaku beberapa generasi. Maknanya 1, 2 atau 3 generasi kes daripada kluster. Jadi ini yang mungkin kerajaan akan menimbangkan nanti. Tak semesti orang itu ada sejarah macam yang peringkat pertama. Yang kedua, tak semestinya ada gejala yang teruk. Sebab pada peringkat awal penyakit, ini daripada kajian daripada Korea, daripada China, maka ada yang mengambil masa 1, 2 atau 3 hari selepas dia kena, dia akan ada. Jadi kita panggil asymptomatic, yang tak ada tanda-tanda. Tapi dia dah boleh menyebarkan. Jadi salah satu tak tahu sama mana Cik Ismail nak sentuh sekarang atau kemudian dari segi prinsipal kuarantin nanti, kerana ini penting untuk kita faham kenapa kuarantin dan mungkin kita baik. Perkara itu mungkin kita boleh panjangkan seketika nanti. Kita berehat seketika, Datuk. Semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Baik, kembali dalam Bicara Naratif. Sudah semestinya kita membincangkan tentang wabak yang sedang melanda negara, iaitu COVID-19. Masih lagi bersama Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Datuk, sebentar tadi Datuk dah tinggalkan kita dengan beberapa kategori mereka yang dijangkiti COVID-19. Ada yang asymptomatic, yang tidak menunjukkan gejala, symptomatic, menunjukkan gejala, dan juga ada yang datang dengan simptom-simptom yang dikategorikan sebagai critical, yang memerlukan mungkin bantuan di ICU ataupun bantuan di ward-ward. Jadi dalam hal ini, ketiga-tiga ataupun beberapa kategori ini, adakah cara jangkitan dan juga risiko jangkitan itu berbeza mengikut kategori mereka yang sudah dijangkiti oleh COVID-19 ini? Betul. Okey, tadi pun kalau tersilap saya, Ketua Pengarah Kesihatan dia menyebutkan peringkat-peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak boleh nak ulas panjang peringkat. Tapi apa yang secara am memang dia akan ada perbezaan. Pertama, dia bergantung kepada viral load. Banyak mana viral tu masuk ke dalam badan seorang tu.
Mungkin viral sikit ataupun mungkin viral dia besar. Bergantung pada pendedahan lah. Okay. Kalau mungkin pendedahan itu sekejap atau lama atau dekat dan jauh sebagainya, itu dikatakan viral load. Yang kedua bergantung pada umur ya dan kesihatan badan lah, status dia. Maknanya kalau umur muda, umur dewasa, kanak-kanak dia berbeza ya untuk dapat simptom. Yang ketiga adalah sama ada orang itu mempunyai penyakit kronik atau tidak ya. Okay. Macamnya kata orang ada penyakit darah tinggi, hypertension, diabetes, penyakit COD, chronic obstructive airway disease, penyakit asma, susah pernafasan atau penyakit kanser. Jadi lebih mudah mendapat jangkitan dan keterukan severity of the COVID-19 lah. Dan juga bergantung kepada ketahanan badannya lah, maknanya seorang tu mempunyai sistem pertahanan imuniti yang kuat, jadi dapat melawan virus tu. Jadi dia punya tanda-tanda mungkin lambat ataupun mungkin sikit dan severity-nya kurang. Dan satu lagi yang penting, ini kebanyakan orang lah, kita ni lambat datang untuk pemeriksaan ya. Ini biasa, macam-macam sakit dah sampai 3-4 hari, dah sampai lelah baru datang. Jadi bila datang tu masa untuk rawatan, masa untuk penjagaan tu dah pendek. Jadi dia kata datang tu, tapi sebenarnya mungkin dia dah dapat 3-4 hari atau 5 hari di rumah. Jadi ini adalah banyak faktor yang menentukan keterukan atau severity COVID-19 lah. Jadi penting tu. Tapi dalam situasi ini, bolehkah terjadi situasi yang mana Datuk pada mulanya menunjukkan asimptomatik ataupun ada simptom-simptom yang mild, contohnya demam, selsema dan kemudian mengambil ubat-ubatan over the counter dan dalam masa 2 minggu pulih, adakah perlu semula menjalani pemeriksaan untuk COVID-19 ataupun hanya boleh duduk di rumah dan biarkan keadaan itu berlalu begitu saja, Datuk? Ya, kita kena faham bahawa kita ambil kita punya incubation period, iaitu jangka masa pengeraman. Jadi virus itu masuk hari kosong sehingga hari ke-14 untuk dia menyebarkan. Tapi kita juga panggil date of onset, mana tarikh mula timbul. Jadi mungkin dia dapat hari kosong, tapi date onset tu, mana timbul gejala tu mungkin hari 1, hari 2, hari 3. Tapi kebanyakannya min ataupun puratanya berlaku pada hari 3, 4, 5 baru kita tunjuk dia punya demam, tanda-tanda ya. Sebab virus tu akan replicate, mengesan kita sistem, jadi ambil masa. Jadi katalah dia demam. Dia makan ubat demam, dia pun tak rasa demam. Tapi dia rasa okey. Tapi sebenarnya dia dah ada dan dia juga boleh berjangkiti kerana virus itu masih ada situ sehingga umur 14 hari. Tapi tak ada demam sebab dia makan ubat demam. Ini yang bahaya. Yang pertama. Yang kedua, banyak kajian di Korea contoh, sebab mereka buat banyak dia panggil random sample testing. Dia buat saja 250,000 buat dia random dan asymptomatic. Jadi dalam Korea punya study mendapati bahawa banyak asymptomatic berlaku di kalangan muda. Muda ni 20 tahun, 30 tahun ke bawah yang tak ada simptom, tapi mereka mempunyai virus. Ini pun bahaya juga kerana orang muda virus ada dalam badan, tak ada tanda-tanda asymptomatic. Apa dia orang buat muda? Pergi karaoke, pergi kumpulan, pergi berkumpul. Semasa itu mereka memberi transmission COVID itu kepada orang lain. Kerana itu ya, kalau kita lihat WHO kata Dr. Tedros mengatakan bahawa untuk mengatasi, mengawal secara ketat COVID-19 adalah test, isolate. Maknanya uji, isolate. Jadi kena faham. Sebab dia 14 hari, kalau hari pertama dia buat negatif. Tapi kerana itu di kementerian, hari ke-13 dia akan buat lagi. Kerana mungkin masa tu dia negatif, tapi hari ke-13 masih ada. Kerana itu kalau dia 2 negatif baru mereka discharge lah. Jadi benda ni maknanya kalau orang awam ni susah nak faham, memang susah nak faham. Tapi ingat, dengarlah nasihat pakar-pakar, kita ikut. Sebab kadang-kadang kita banyak sangat baca, kita tak faham, kita jadi confused,
kita mengibatkan penyakit. Okey. Dalam hal itu Datuk saya juga ingin menyentuh tentang pengesanan secara khusus bagi COVID-19 yang mana kita tahu pengesanannya adalah menggunakan swab yang diambil dari kita kata mulut untuk dihantar ke makmal dan juga diuji. Tetapi adakah kaedah lain seperti pengesanan melalui rapid test kit, pengesanan melalui CT scan dan juga pengesanan melalui pathology test yang menunjukkan white blood count dan juga red blood count itu boleh dikategorikan sebagai salah satu daripada pengesanan sampingan untuk mengesan COVID-19 ini. So soalan yang bagus ni Ismail. Ini pun orang kena faham, kan? Sebab banyak test ada dua fungsi. Pertama kita panggil screening untuk menapis, ya. Yang kedua confirmatory untuk mengesahkan. Apa yang sekarang di Kementerian Kesihatan buat, alhamdulillah, agak mahal sikit. Mereka membuat pengesahan, mana PCR test, buat swab, mana dapat tahu bahawa virus itu ada dalam badan. Ada atau tak ada. Mana ada positif, tak ada negatif. 13 hari buat balik, ada atau tidak. Confirmatory, 95% confirm. Satu lagi test adalah ELISA ataupun antibody test. Antibody ini akan makan masa rapid test. Dia akan mengesan antibody. Yang kalau PCR itu mengesan antigen, mengesan virus. Okay. Jadi bila kita lihat, rapid test hanya mengatakan bahawa seorang itu pernah terdedah kepada virus. Okay. Tapi tak semestinya dia ada. Jadi biasanya untuk memudahkan, sebab rapid test lebih murah dan boleh dibuat dengan cepat. Jadi dia gunakan sebagai saringan peringkat pertama. Kalau ada positif, mereka akan buat confirmation. Dan tak semestinya negatif mengatakan tidak ada kes, ya. Kemudian ada juga ujian-ujian tambahan yang Cik Ismail sebut tadi, seperti white blood cell count, CT scan, X-ray dan sebagainya. White blood cell hanya akan menunjukkan bahawa seseorang itu ada mendapat jangkitan virus dan sebagainya. Jadi tak spesifik untuk COVID-19, cuma ada infection virus ataupun infection lain lah kalau total blood count. Yang kedua, kalau kita buat CT scan ataupun chest X-ray ataupun banyak kan di Itali banyak menggunakan CT scan, di China, Korea pun begitu, kerana dapat melihat jenis patologi paru-paru dia. Jadi kalau tengok ada pneumonia, ada keadaan teruk, jadi suspect, highly suspicious ataupun mempunyai assumption yang tinggi untuk COVID-19, jadi boleh dilakukan ujian pengesahan. Jadi semua membantu, tapi masih lagi orang katakan the gold standard, ya, ialah PCR test lah. Itu yang paling objektif untuk mengesan. Tapi dia mungkinlah agak mahal sikit dan lambat sikit nak buat lah. Okay. Sebab itu dinasihatkan agar sekiranya ada simptom-simptom menghubungi CPRC kebangsaan terlebih dahulu dan juga doktor on call terlebih dahulu untuk memastikan anda layak atau tidak untuk mengikuti ujian seperti itu. Dan dalam hal ini kalau kita lihat Datuk, kebanyakan pesakit-pesakit berada di tahap kritikal ataupun dikesan dengan COVID-19 ini mengalami gejala seperti ataupun diserang dengan penyakit pneumonia dan juga acute respiratory distress syndrome, yang mana ini satu keadaan yang dikira kritikal untuk sistem respiratory atau pernafasan. Jadi adakah kedua-dua perkara ini hanya disebabkan oleh virus COVID itu ataupun ada opportunistic infection yang lain yang telah pun menyebabkan pneumonia dan acute respiratory distress syndrome ini, Datuk? Okey, macam yang dikatakan tadi bahawa coronavirus ni dia khusus, ya, COVID-19 dia khusus menyerang saluran pernafasan. Dia tidak macam menyerang darah dan buah pinggang, tidak. Dia khusus untuk dan dia punya tanda serang patologi ni adalah menyerang sistem, dan yang paling teruk ialah bila terkena kepada bahagian paru-paru, pneumonia dan sebagainya, menyebabkan tidak berfungsi, ya. Dan ini boleh berlaku juga jika pesakit itu mempunyai penyakit-penyakit lain. Misalnya dia penyakit diabetes, penyakit chronic obstructive airway disease, maknanya paru-paru dia memang dah lemah, ataupun dia ada penyakit HIV, ataupun dia ada TB. Jadi ada lain. Tapi setakat ini kes yang dilaporkan di dalam negara dan luar negara kebanyakannya lah disebabkan oleh penyakit kronik, ya, yang memang dah ada penyakit lain lah. Jadi menambah dengan adanya COVID-19 ni menambahkan beban pesakit tu dan menyebabkan keterukan lah. Okey. Dan adakah ia juga boleh menyebabkan kegagalan hati, paru-paru dan juga organ lain seperti buah pinggang dan sebagainya sekiranya kita berada di tahap yang kritikal? Biasanya itu adalah pada tahap yang lewat sangatlah, ya.
Pertama sebab dia menyerang pernafasan, jadi bila dia panggil kegagalan bernapas lah, maknanya respiratory failure, macam heart failure, tapi dia akan respiratory, bila respiratory failure-nya mana paru kita dah tidak boleh fungsi, kan itu mereka akan memerlukan sistem intubation, sokongan dan sebagainya. Jadi bila begitu akan mengganggu, definitely akan mengganggu sistem lain lah, menyebabkan buah pinggang, jantung dan sebagainya. Kerana inilah macam kita penyedia adalah pam untuk masukkan udara, oksigen dan sebagainya. Tapi kebiasaannya jika terus kena pada organ lain tu memanglah agak teruk lah, serius lah. Okey, Datuk, kita sudah pun selesai untuk bercerita tentang cara-cara penyebaran dan juga bagaimana simptom itu boleh menjadi kritikal pada mereka yang telah pun dikata dijangkiti dengan COVID-19 ini. Selepas ini mungkin kita akan berbincang pula tentang kaedah-kaedah rawatannya yang ada buat masa ini, sebenarnya seketika nanti dalam Bicara Naratif. Baik, kita bertemu kembali dalam Bicara Naratif. COVID-19 belum ada penawarnya tetapi ada rawatannya. Itu yang akan kita bincangkan pada malam ini untuk kita melihat bagaimana COVID-19 ini boleh kita flatten the curve mengikut inspirasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan agar kita dapat menghentikan pandemik ini dengan kadar yang segera. Baik, masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin. Datuk, tadi kita dah bercerita tentang bagaimana kaedah penyebarannya, kategori pesakit yang terjejas akibat COVID-19 ini. Kalau kita lihat juga mungkin di ward-ward atau di tempat-tempat kuarantin, ada pesakit yang dikategorikan sebagai ada mild symptom. Maknanya mungkin hanya doktor memberikan paracetamol ataupun ubat-ubat untuk merawat simptom demam, batuk dan sebagainya. Tapi ada pula pesakit yang dikira sebagai severe yang memerlukan intubation, ventilation machine dan sebagainya. Malah ada juga pesakit dikategorikan sebagai dalam kategori ICU yang memerlukan kita kata pemerhatian secara khusus daripada doktor untuk merawat tubuh badannya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita ingin melihat kesannya itu dan juga kaedah rawatan yang berbeza terhadap setiap pesakit, Datuk? Ya, kebanyakannya kita lihat adalah statistik mengatakan bahawa hampir 90% lebih pesakit sembuh. Kematian hanya kalau di Korea 0.6%, nak 0.6%, kurang daripada 1%, dan kita pun masih lagi maintain 1%. Itali yang tinggi. Jadi rawatannya tadi bergantung pada dia masuk. Bila pesakit yang positif dimasukkan ke hospital, ada dua tujuan. Pertama, untuk dia mengasingkan daripada orang lain supaya dia tidak menjangkit. Yang kedua, untuk follow up dia. Mereka akan melihat status kesihatan dia, menjaga pemakanan dia, menjaga kesihatan dia dan sebagainya. Dan jika dia turn menjadi serius, maka ada alat-alat bantuan seperti intubation, ICU dan sebagainya. Dan ada kes-kes yang bila mungkin viral load dia tinggi, penyakitnya serius dan harapan sembuh yang tinggi, jadi pihak hospital akan memberi ubat-ubat yang sekarang ni menggunakan antivirus, ubat-ubat antivirus yang digunakan untuk penyakit-penyakit lain yang seperti yang digunakan untuk HIV. Sebenarnya belum ada satu kajian yang mengatakan memang inilah ubat ni untuk COVID-19, belum ada. Cuma ada beberapa pesakit yang diberi ubat itu sembuh. Dan ada juga diberi tidak sembuh. Jadi orang katakan macam usaha, dan saya cubalah supaya dia berjaya. Dan sekarang ni banyak kita baca WHO dan setengah-setengah negara macam saya baca tadi Indonesia dan sebagainya untuk menggunakan ubat malaria atau dulu kita panggil chloroquine lah. Sebab ada yang center, pusat-pusat yang katakan bila bagi dia boleh sembuh. Tapi dia semua dalam peringkat kajian. Tidak betul, tidak ada satu rawatan yang khusus. Cuma adalah support untuk tadilah perlukan pernafasan, pemakanan, sistem pemantauan dan sebagainya. Dan ubat-ubat tambahan yang dicubakan untuk
dengan harapan dia dapat menyembuh lah. Okey. Dalam hal ini Datuk, apabila Donald Trump mencadangkan dan juga menggesa FDA untuk segera meluluskan hydroxychloroquine untuk rawatan malaria, dan juga Jepun juga dikabarkan dilaporkan telah menggunakan ubat Avigan untuk sebagai antiviral bagi COVID-19 ini. Adakah di Malaysia sendiri kita sudah bersedia untuk mencuba ubat-ubatan baru seperti ini untuk merawat COVID-19, Datuk? Saya tidak boleh menjawab sebab saya tidak ada dalam Kementerian Kesihatan, jadi kita tak berapa tahu lagi lah apa polisinya. Apa yang saya terbaca di WHO, mereka membuat satu open study lah, mana negara-negara yang untuk mencuba chloroquine boleh untuk memasuki sistem WHO dan menyediakan database lah untuk melihat keberkesanannya. Tapi kajian macam kajian Amerika dan Jepun tu maknanya mereka a bit advance lah. Mana mereka tahu dia punya beban nanti akan jadi tinggi lagi, kerana itu mereka perlu mencari satu rawatan ubat yang segera, ya. Okey. Tapi saya rasakan insya-Allah kajian kita pun di ke satu masa ataupun mendapat kepastian yang khusus daripada WHO, mereka akan bersama-sama lah. Tapi buat masa ni saya tak pastilah. Apabila pada awalnya tadi Datuk juga menerangkan tentang virus COVID-19 ini menyerang sistem imuniti seseorang itu, maka ada beberapa cadangan yang menggagaskan bahawasanya kita boleh meningkatkan ketahanan tubuh badan dengan mengambil kita kata suplemen seperti vitamin C, zinc dan juga beberapa vitamin yang dikategorikan sebagai serupa untuk meningkatkan kadar imuniti badan. Jadi adakah peningkatan kadar imuniti itu dengan menggunakan suplemen ini boleh menghalang kita daripada terjejas akibat COVID-19? So memang banyak perkara, ya. Tapi kita mesti ingat pertama bahawa COVID-19 ini tidak ada rawatan khusus. Ubat khusus mana? Tidak ada ubat khusus. Yang kedua adalah semua amalan-amalan yang dikatakan tadi, suplemen, vitamin dan macam-macam, tidak ada satu kajian, kita panggil tidak ada evidence base, ya. Sebab kita perubatan ni kita mesti berdasar kepada evidence base. Ini adalah orang katakan cerita-cerita. Dia kata, oh saya makan ni baik, oh saya makan ni baik. Tidak ada satu ujian klinikal, ya, ataupun mungkin satu ujian makmal kata bila bagi ni boleh naik. Tetapi kita mesti ingat virus ni adalah natural dan badan kita juga akan menghasilkan sistem pertahanan melalui immunity, ketahanan badan. Jadi untuk prinsip asas lah pada saya lah, apa-apa yang kita rasa amalan kita, ya, hari-harian yang kita rasa boleh well-being, meningkatkan kita punya well-being. Kalau selama ni kita makan 5-10 biji, makanlah 5-10 biji. Okay. Kalau kita minum madu kelulut satu sudu, minum je lah. Kalau kita rasa kita suka makan bawang putih 10 biji sehari, continue je lah. Tetapi kita ingat bahawa ini tidak, jangan kata ini penawannya COVID. Tapi sebab saya memang dah puluh-puluh tahun saya minum madu kelulut satu sudu satu hari. Just carry on. Tidak mendatangkan mudarat, tetapi tidak juga mendatangkan kebaikan, tetapi dia mendatangkan well-being untuk saya. Okey. Itu masalahnya sekarang ni, bila orang start nak jual sana jual sini, ini itu masalah sebab tidak ada evidence base dan orang akan mudah percaya. Jadi zaman sekarang ni duit pun tak ada, kita tambah suplemen yang tidak begitu, jadi rugi masyarakat kita. Okey. Adakah kita kata kesan severe bagi COVID-19 ini ataupun mereka yang terjejas akibat COVID-19 ini juga banyak bergantung kepada gaya hidup. Contohnya gaya hidup merokok ataupun pengambilan alkohol yang tinggi diamalkan setiap hari juga boleh menyumbang kepada kita kata kesan yang lebih teruk kepada seseorang yang dijangkiti COVID. Bagus Cik Ismail, saya tunggu soalan ni. Saya dari dulu memang melawan perokok ni, kan. Saya kempen anti merokok. So kita kena ingat, kadang kita sibuk pasal COVID-19, kita lupa yang asas ni. Merokok adalah masih juga menyebabkan pembunuh utama, silent killer kepada ramai orang. Merokok. Jadi dalam masa sekarang kita kena ambil kesempatan. Pertama, kita tahu risiko. Saya baca beberapa studi yang terbaru mengatakan bahawa ada kesan, maknanya orang perokok, ya, tegar, mengalami masalah paru-paru yang ada rosak, akan lebih severity penyakit COVID. Yang kedua, kita kena ingat masa ni kan kita duduk rumah, kuarantin kan, 14 hari ni.
Masa ini apa orang pokok dia isap rokok. Banyak stres sebagainya isap rokok. Jadi tak langsung kan bukan saja dia bertambah kesan, nanti dia kena pada anak dan keluarganya. Jadi inilah masanya untuk perokok-perokok berhenti merokok. Okey. Dan jangan sekali-kali merokok dalam rumah kerana anak kita. Dan yang ketiga, kalau kita tak sempat COVID nanti call Kementerian Kesihatan, jom quit tu. Tanya saya nak berhenti, macam nak bantu. Jadi memang smoking ataupun isap rokok tadi, vape dan sebagainya. Vape lagi bahaya sebab dia berkongsi masuk terus kalau anda dipinjam. Satu lagi shisha yang kongsi-kongsi itu kan. Itu pun lagi bahaya. Jadi inilah masanya kita untuk bertekad berhenti merokok, berhenti vape, berhenti shisha. Okey. Kalau boleh kita kurangkan risiko itu, sama-sama kita ubah gaya hidup itu, Datuk. Ya, satu pesanan yang juga boleh dikongsikan kepada masyarakat di luar sana yang sedang menonton. Baik, kita akan berehat seketika dan kita akan berjeda seketika. Sekembalinya nanti untuk kita menyimpulkan tentang perbincangan kita pada Bicara Nanti pada malam ini, teruskan kesetiaan kami. Yang sahih dan tepat sudah semestinya anda boleh mendapatkan di RTM, dan setiap hari pada pukul 5 petang kami membawakan sidang media Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kami membawakan gambaran terkini tentang perkembangan COVID-19. Datuk, kita teruskan perbincangan kita. Tadi kita dah pun bercerita tentang simptomnya, rawatannya dan juga cara penyebarannya. Tetapi ada juga yang menimbulkan persoalan tentang penggunaan topeng hidung dan juga mulut ini. Tentang lapisannya itu, ada yang kata 2 lapisan, 3 lapisan. Yang paling bagus ni digunakan 3 lapisan atau triply itu, dan juga ada yang kata kalau yang kain itu tidak memberikan apa-apa perlindungan kecuali kalau kita menggunakan yang surgical mask itu. Jadi apa yang betul dan juga apa yang benar tentang pemahaman asas tentang topeng penutup hidung dan mulut ini? Ya, pertama kita kena faham sebab apa kita pakai mask ataupun topeng muka. Topeng muka atau mask ni disarankan oleh WHO, oleh Kementerian Kesihatan. Pertama, jika kita ada gejala. Yang kedua, kalau kita close contact, perawat atau siapa yang close contact dengan pesakit. Jadi sebab kita menghalang, kalau kita gejala, kita menghalangkan dia keluar. Tapi kalau kita close contact, menghalang daripada masuk. So, itu saja tujuannya. Ya? Jadi kalau kita bolehkan di luar, kalau kita boleh social distance ataupun social distancing mana 1 meter, jadi sebenarnya kalau untuk biasa tak perlu pun pakai mask ni. Kalau kita nak pakai mask, yang biasa kita pakai ialah, mana kalau kita perlu pakai mask, kalau kita katakan kita ada gejala, triply mask ataupun kain tu boleh dipakai. Tapi kalau katakan, yang penting ialah cara penggunaannya. Maknanya jangan pakai lama. Pakai kain 1 hari, dah peluh-peluh pun pakai, jadi lagi lebih mudah menjangkit. Tapi kalau kita pakai rasa dah basah-basah kata apa, kita perlu buang atau kita basuh dan sebagainya. Atau bila kita pakai triply pun, tapi kalau kita pakai sampai 8 jam, 5 atau 8 jam, bila tu benda tu dah kita buka pakai, jadi tidak juga berguna. Jadi yang penting untuk orang biasa lah, bukan di hospital ataupun frontliner lain. Untuk orang biasa ni, pertama tak perlu. Walaupun ada orang kata perlu, tapi nasihat sekarang ni tidak perlu kalau kita boleh maintainkan social distance, kalau kita tak ada gejala. Yang kedua, kita boleh cara pemakaiannya. Maknanya dalam masa yang pendek, jangan pakai lama-lama. Kalau dah rasakan berisiko dah basah dan sebagainya, kita tukar. Dan masa kita buang tu, kita tahu, kita buka, kita buang tempat yang tutup lah, dengan buang kereta pula kan. Itu sebenarnya itu je. Jadi kita jangan taksub sangat pada nak fly, nak mask, tapi pemakaian kita pun tak berapa berguna, cara pemakaian tak betul, cara pembuangan tak betul. Ini yang jadi masalah kita. Berebut-rebut cari mask, dah tak ada mask. Orang yang perlu pakai tak ada. Dan kita pakai, kita tak mendatangkan kesan yang sepatutnya.
Okey. Tapi itu sebab kita perlu mengingatkan bagi mereka yang sakit atau bergejala, cuba kalau boleh pakai face mask itu untuk melindungi mereka di sekeliling ya Datuk ya. Juga tentang persoalan adakah utensils ataupun kita kata cutlery, perkongsian kita kata alatan untuk makan dan sebagainya itu boleh menjadi penyebab kepada transmisi COVID-19 kalau di rumah sekalipun Datuk. Ya, pasal tu kalau orang yang di kuarantin memang dinasihatkan supaya mengasingkan. Tapi kalau kita tengok budaya Melayu lah kan, kita suka sebab kita tak ada share sudu. Kalau tiap-tiap makanan tu semua satu pinggan ada satu sudu dia. Untuk mengelak bukan saja COVID-19 tapi satu budaya yang untuk mengelakkan macam-macam penyakit TB, penyakit COVID, penyakit semua. Kalau kita berkongsi-kongsi ni kan mudah jangkitan, tapi lebih baik kita satu-satu lah. Pinggan satu, sudu kuah satu, sudu sayur satu. Jadi kita tak ada campur-campur. That yang paling baik lah. Itu cara dia. Secara asasnya adalah kita nak mengelakkan bukan saja COVID-19 tetapi juga jangkitan yang lain ya Datuk. Dan juga perkara tentang penggunaan sabun ni Datuk. Ada yang tanya inilah masanya untuk kita guna sabun antibakterial sebab sabun antibakterial ni lebih boleh membunuh kuman katanya. Jadi adakah pemahaman tentang sabun antibakterial dan juga sabun biasa itu ada bezanya untuk kita membasuh tangan itu Datuk? Okey, ini kena faham juga ni the science of virus. Virus ni dia sebenarnya dia RNA, dia ada selaput lemak. Bukan bakteri dia hidup. Jadi virus ni apa-apa jenis yang boleh merosakkan dia punya kulit lemak tu terurai dia, habis mati, rosak. Jadi apa jenis sabun atau sebenarnya tak perlu disinfektan pun kalau kita biasa apa-apa jenis sabun, dan sabun kita memang dia menghilangkan lemak kalau kita minyak kita pakai sabun sebab dia hilang sabun tu. Jadi apa jenis sabun tak semestinya sabun sabun antibakterial saja. Bakteria yes untuk antibakterial, tapi untuk virus COVID ni orang kata sabun basuh pinggan boleh juga kan. Macam biasa saja, whatever sabun mandi pun boleh, tapi kerap kerana dia akan merosakkan selaput lemak kepada virus COVID tu, dia mati. Tak perlu kita pergi pada antibakterial. Sabun antibakterial. Biasa-biasa tapi kerap lakukan, dan biar lama-lama sikit lah, jangan basuh tangan, biar take time lah. Take time basuh, cara betul sapu betul, take time untuk basuh lah. Jangan basuh celup macam itu saja. Maknanya teknik asas membasuh itu yang perlu diutamakan. Di samping kita ingin mengelakkan panik orang ramai untuk menyerbu pusat-pusat kesihatan ataupun menyerbu klinik-klinik kesihatan sekiranya mereka tiba-tiba sakit dan sebagainya, kita juga tidak ingin mereka yang ada bergejala ini untuk mengabaikan diri masing-masing dan juga mengabaikan kesihatan orang awam. Jadi pemahaman asas tentang apakah itu virus infection, bacterial infection dan juga fungal infection, tiga perkara utama dalam perubatan ini perlu kita ketahui untuk kita memberi pemahaman yang lebih lanjut tentang simptom dan juga penyakit viral infection ataupun yang sejenis dengannya, Datuk. Ya betul, itulah sebab apa kadang-kadang kita kata kuman. Kita tak tahu kuman tu kita macam tu dia, kita ada virus lain, bakteria lain, kemudian fungal lain, cara jangkitannya lain, cara rawatan lain. Antibakterial ada rawatan. Virus tak ada rawatan kecuali HIV ada 1-2. Kemudian kalau jangkitan lah, fungal banyak melalui kulit dan sebagainya. Tapi kalau ilmu ni kena ada lah. Jadi kita tak ada pukul rata. Jadi tapi yang paling mudah senang saja. Kita amalkan asas. Pertama, kebersihan diri. Mandi, basuh tangan, pakaian ditukar dan pemakanan yang baik. Kita makan macam kita untuk dia orang kata well-being ni. Well-being yang penting untuk kesejahteraan hidup. Kan ada penyakit kita makan. Jadi insya-Allah kalau kita sentiasa ada well-being, apa-apa penyakit pun kita dapat elakkan. Sebab makan itu penting. Tapi bukan merawat, tapi untuk well-being kita. Itu asas lah. Tentang pemakanan itu juga saya nak sentuh Datuk, kerana mungkin ada amalan antara kita yang suka untuk makanan itu fully cook ataupun half cook ataupun dikatakan sebagai pemakanan yang dikatakan yang tidak masak secara sepenuhnya. Jadi adakah cara masakan untuk pemakanan itu juga boleh menjadi satu transmisi ataupun penyumbang risiko kepada transmisi COVID-19? Ya.
Sebab ini pada peringkat awal ya, COVID-19 diberitakan bahawa berlaku daripada makanan eksotik ke binatang-binatang eksotik lah, kelawar dan sebagainya. Dan tidak dimasak dengan sempurna. Kita tahu kalau makanan yang tidak dimasak sempurna, virus itu tidak mati dan bila kita makan, dia boleh masuk dalam makan, dia boleh menyebabkan kerosakan lah. Jadi amalan yang sama juga. Pertama, kalau kita nak pemakanan, maknanya makan tu dibersihkan dan dimasakkan secukupnya. Tak kira lah pada masa ini yang berkaitan dengan daging dan sebagainya yang kita perlu masak sempurna. Janganlah makan mentah ataupun yang tidak sempurna. Ini sebenarnya berlaku untuk semua jenis makanan. Basuh sempurna, masak yang sempurna. Okey. Dan elakkan makanan yang eksotik atau tercemar lah, yang kita tak tahu ya. Yang penting pemakanan itu sempurna dan juga bersih. Ya, betul. Kita seringkali diingatkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan dan juga Kementerian Kesihatan untuk kita penjarakan sosial untuk kita mencapai flattening the curve ataupun untuk kita memastikan agar rantaian jangkitan itu diputuskan. Apa yang kita perlu faham tentang flattening the curve atau untuk memutuskan rantaian jangkitan ini secara asasnya, Datuk? Ini penting kerana kita bila bercakap pasal MCO tu peraturan perintah sekatan perjalanan ni penting kerana kita bagi 14 hari. Jadi caranya untuk kita menyekat rangkaian jangkitan adalah melalui social distancing. Itu yang paling utama sekali. Jadi kalau kita ada penyakit yang kita pun tak tahu tapi kita duduk 1 meter, insya-Allah kawan kita tak kena. Tapi kalau kita tidak mengamalkan social distancing, kita tak tahu kita ada penyakit, tapi sebenarnya kita ada virus yang berlaku sekarang ni, kita pergi, orang lain akan kena. Ini kena ingat bahawa dan kita memerlukan masa 14 hari. Ya. Contoh macam sekarang, tiba-tiba kita dah sekatan ni selama 14 hari. Dah okey, dah curve dah tak ada, akan menurun. Tiba-tiba besok hari yang terakhir atau 2-3 hari yang terakhir kita kata kita happy dah habis dah, kita pun pergi berkumpul, dah tidak mengamalkan social distancing, tiba-tiba berlaku spike. Jadi sia-sia je selama 14 hari kita dah berkorban dan kita kena berkorban lagi 14 hari. Kerana kalau tidak kita tak boleh kontrol. Itu yang paling penting, social distancing. Sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan. Penting, tak kira apa agama ke apa bangsa pun, social distancing nombor 1. Secara ringkas, Datuk, berbaki 7 hari untuk Perintah Kawalan Pergerakan, nasihat Datuk selaku pengamal perubatan untuk menasihatkan masyarakat di luar sana tentang situasi sekarang. Pada saya lah, kita kena jaga yang 7 hari terakhir ni, kan? Kalau boleh, kalau kita orang katakan 7 hari lepas kita agak relax, yang terakhir kita mesti lagi ketat. Kalau ikut saya lah, sebagai seorang pakar epidemiologi, saya kata 7 hari ni kita curfew terus. Kerana masa ni kalau hari ke 10 hari 11 berlaku spike, dia akan merebak lebih luas. Jadi kena pastikan betul-betul kita follow the social distancing, follow the perintah sekatan perjalanan itulah. Alhamdulillah, Datuk, satu perkongsian cukup baik pada malam ini. Saya amat berhati dengan perkongsian yang dibawakan. Kita harapkan boleh membawa satu tamsilan gambaran info yang lebih tepat kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi pada Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia. Sekali lagi kami di RTM juga mengingatkan untuk anda, stay at home, duduk di rumah, patuhi Perintah Kawalan Pergerakan dan juga sama-sama kita berikan sokongan kepada frontliner khususnya bidang perubatan dan kesihatan kerana jasa dan pengorbanan mereka amat tinggi untuk memastikan agar wabak COVID-19 ini dapat sama-sama kita tangani. Teruskan bersama RTM, jenama media paling dipercayai, dan kami tinggalkan anda pada malam ini. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.